Salam sejahtera. Tajuk PDPR kita pada hari ini adalah perubatan tradisional, perubatan moden dan perubatan komplementari di bawah bab 10, kimia dalam perubatan dan kesihatan. Okey, kita lihat dahulu pelajar ketiga-tiga jenis perubatan ini. Apabila kita sakit, kita perlu mendapatkan rawatan perubatan dan mengambil ubat untuk menyembuhkan diri. Apakah kaedah perubatan yang boleh kita lakukan untuk menyembuhkan sesuatu penyakit? Biasanya di Malaysia atau di seluruh dunia, kita ada gunakan 3 kaedah yang biasa iaitu perubatan tradisional, moden atau komplementari. Okey pelajar, kita lihat ciri-ciri ketiga-tiga jenis perubatan ini. Terdapat 3 kaedah perubatan yang patut anda ketahui iaitu perubatan tradisional, moden dan perubatan komplementari. Okey, dia kata bolehkah anda membezakan ketiga-tiga jenis perubatan ini? Okey, bila kita rujuk gambar di bawah, kita tahu perubatan tradisional banyak menggunakan herba dan bahan semula jadi. Dan seterusnya perubatan moden banyak melibatkan ubat-ubatan, pembedahan dan sebagainya. Manakala perubatan komplementari ini juga biasanya digunakan untuk menyokong perubatan moden kadang-kadang. Ia lebih kepada aktiviti fizikal dan sebagainya yang biasa diamalkan secara budaya dalam kaum-kaum tertentu. Bolehkah anda bezakan ketiga-tiga jenis perubatan ini? Okey, kita lihat dahulu pelajar perubatan tradisional. Okey, perubatan tradisional ialah kaedah perubatan yang menggunakan tumbuh-tumbuhan, haiwan dan bahan semula jadi yang diaplikasikan secara khusus maupun gabungan bagi diagnosis dan merawat penyakit. Setiap kaum di Malaysia mengamalkan kaedah perubatan tradisional tersendiri. Okey, kita lihat dahulu ciri-ciri perubatan tradisional. Kos rawatan rendah sebab kita banyak gunakan ini rawatan menggunakan bahan semula jadi. So automatic kos tu akan rendah. Keberkesanan rawatannya lebih perlahan dan memakan masa, mengambil masa yang lama untuk sembuh. Diwarisi dan diamalkan turun temurun. Pembuktian keberkesanan secara pengalaman. Kita tak ada pengujian secara klinikal dan sebagainya. Biasanya pengalaman. Nenek awak dah biasa amalkan herba ni, dia dapat selamatkan diri daripada penyakit tertentu dan sebagainya. So melalui pengalaman nenek, pengalaman ibu bapa awak, moyang awak dan sebagainya. Okey, perubatan moden. Perubatan moden ni merujuk kepada campuran seni merawat dengan pelbagai ilmu sains yang mempunyai hubungan langsung dengan sains kesihatan dan bioperubatan. Ini melibatkan bidang-bidang seperti perubatan klinikal, penyelidikan perubatan dan pembedahan dalam mengubati penyakit dan merawat kecederaan. So perubatan moden ni agak luas. Okey pelajar, kita lihat ciri-ciri perubatan moden. Pembuktian keberkesanan secara klinikal. Kos rawatan yang mahal, lebih mahal sebab banyak melibatkan penyelidikan dan sebagainya. Alat-alat dia pun mahal. Okey, rawatan menggunakan ubat-ubatan sintetik. Menggunakan kaedah moden seperti pembedahan, rawatan laser dan radioterapi. Rawatannya adalah lebih berkesan dan lebih cepat. Okey, perubatan komplementari pula. Perubatan komplementari secara praktisnya merujuk kepada kepelbagaian kaedah dalam penjagaan kesihatan yang berasal daripada pelbagai bentuk budaya sejak zaman berzaman. Kaedah ini merangkumi 2 bahagian utama iaitu menggunakan produk semula jadi, senaman badan dan minda. Okey, produk-produk tertentu ataupun senaman badan. Okey, ada yang mengamalkan yoga dan sebagainya. Kaedah ni biasanya
digunakan bersama dengan rawatan moden bagi merawat sesuatu penyakit seperti rawatan kanser. Ada penyakit-penyakit kronik yang memerlukan 2 atau lebih gabungan jenis perubatan yang kita tengok tadi. Okey, kita lihat ciri-ciri perubatan komplementari. Pertama, mengambil kira pandangan pengamal perubatan moden dan tradisional, tidak melibatkan pembedahan dan jahitan terhadap tubuh badan, tidak menggunakan ubat-ubatan terapeutik, dadah dan bahan sintetik kimia. Okey, ubat-ubatan yang digunakan dalam perubatan tradisional, moden dan komplementari pula. Ubat ialah dadah atau bahan yang diambil untuk mengawal kesihatan, merawat atau mencegah penyakit. Ubat dan rawatan ini perlulah didapatkan daripada pihak-pihak yang bertauliah. Jadi kita tak boleh buat keputusan sendiri. Kita tak boleh pergi membeli ubat-ubat tertentu selepas kita membaca atau Google dan sebagainya. So kita perlu dapatkan nasihat pakar perubatan. Okey pelajar, kita lihat ubat tradisional adalah ubat yang biasanya diperolehi daripada sumber semula jadi. Okey, seperti tumbuhan, haiwan dan ia tidak diproses secara kimia. Ubat ini diamalkan sejak zaman dahulu kala. Bagaimanakah tumbuhan atau haiwan ini digunakan dalam merawat? Kita tahu banyak tumbuh-tumbuhan herba ni yang dimasukkan dalam makanan kita dan sebagainya. Namakan beberapa contoh ubat tradisional yang anda tahu. Okey? Pelajar bolehlah bagi nama ubat-ubat tradisional yang awak tahu. Mesti banyak kan? Okey, ini antaranya. Ada di sekeliling rumah kita aloe vera. Aloe vera, lendiran daripada daunnya disapu pada kulit untuk mengurangkan kesakitan kulit. Kalau awak makan aloe vera, awak tahu dia pahit. Bagus untuk menyejukkan badan awak, bagus untuk menyembuhkan ulcer dalam perut awak. Banyak kegunaan aloe vera ni. Sekarang ni kalau awak pergi ke shopping kompleks dan sebagainya, banyak minuman berasaskan aloe vera dijual. Okey. Jadi banyak kegunaan aloe vera ni. Ini salah satu herba tradisional. Kedua, ginseng. Ini popular di kalangan kaum Cina. Sekarang saya rasa banyak rakyat yang menggunakan ginseng. Selain daripada kaum Cina, kaum-kaum lain juga banyak menggunakan ginseng. Seterusnya, halia. Ini universal. Kebanyakan populasi dunia menggunakan halia dalam makanan. Okey pelajar, melegakan bengkak dan sengal-sengal pada badan, menghilangkan angin dalam badan. Banyak pelajar. Kegunaan halia ni awak boleh Google lah kalau nak dapatkan maklumat. Lanjut. Pokok bunga raya, daunnya melegakan sakit kepala dan merawat masalah keguguran rambut. Kalau tengok di kampung-kampung dahulu, banyak orang kampung yang menggunakan daun daripada pokok bunga raya ni untuk diramas-ramas pada kepala untuk menyejukkan badan dan sebagainya, untuk memberikan zat pada rambut. Quinina, kulit pokok kincona digunakan untuk membuat ubat penyakit malaria. Okey, seterusnya ubat moden pula. Ubat moden ialah ubat yang dihasilkan di dalam makmal untuk kegunaan ramai dan dijual di pasaran secara meluas. Ubat moden disediakan dalam pelbagai bentuk. Kita ada pil, kita ada kapsul, pasta, ampaian dan larutan. Bergantung pada penggunaannya. Ubat moden dikelaskan kepada 3 jenis. Analgesik, antibiotik dan psikoterapeutik. Okey, kita lihat lebih lanjut. Pertama sekali analgesik. Analgesik ni very simple. Ubat tahan sakit. Ubat untuk melegakan kesakitan. Contoh yang biasa orang guna adalah aspirin. Kalau di Malaysia, paracetamol dan Codeine. Okey, ini ada dalam ubat batuk awak, Codeine. Okey, seterusnya antibiotik. Antibiotik dalam bab mikroorganisma awak dah diperkenalkan iaitu
Tujuan utama antibiotik adalah untuk menghalang pertumbuhan bakteria berjangkit. Okey, kita nak rawat bakteria. Sekarang ni kita ada isu virus COVID-19. Tak boleh guna antibiotik sebab yang tu virus. Antibiotik tujuan dia untuk membunuh atau menghalang pertumbuhan bakteria. Ubat ini dihasilkan daripada kumpulan mikroorganisma seperti fungus atau bakteria yang boleh melawan bakteria penyebab penyakit. Okey, ubat ini boleh dihasilkan melalui sintetik bahan kimia. Bila awak pergi jumpa doktor, bila doktor bagi antibiotik, dia akan ada satu ayat terakhir dia. Habiskan antibiotik dan makan mengikut masa yang ditetapkan. Okey, jadi antibiotik tak boleh separuh jalan. Takut kuman dalam badan awak akan kebal nanti. Resist. Okey, contoh antibiotik adalah yang biasa digunakan penicillin, streptomycin. Okey, ketiga psikoterapeutik. Ubat ni digunakan dalam perawatan psikiatrik. Okey, dan nama dia pun psikoterapeutik. Ubat ini tidak boleh diambil sewenang-wenangnya. Dia ada dos yang ditetapkan, mesti diambil dengan nasihat pakar dan sebagainya. Ada 3 jenis. Masa awak belajar tentang dadah, awak ada juga come across benda-benda ni. Ubat ini boleh dikelaskan kepada 3. Pertama, stimulan. Dia merangsang mengaktifkan kegiatan otak, badan dan perasaan pesakit. Contoh amfetamina, dadah. Antidepresan. Ubat ini berfungsi untuk mengawal keadaan kemurungan. Contoh apa? Ada 2 contoh di sini. Imipramine dengan amitriptyline. Antipsikotik pula ubat penenang. Okay, tranquilizer, barbiturates, dozepin, haloperidol. Ni semua contoh-contoh lah nama-nama ubat. Okay, ubat penenang. Okay, akhir sekali perubatan komplementari pula. Perubatan komplementari ini tidak hanya memfokuskan usaha merawat penyakit sahaja, tetapi juga memastikan pesakit sihat secara holistik. Dia merangkumi fizikal, merangkumi mental, merangkumi emosi. Okey, perubatan komplementari ialah rawatan tambahan. Okey. Biasanya dia dilakukan bersama perubatan moden. Okey. Okey, contoh belajar. Acupuncture. Jarum steril dimasukkan ke dalam titik-titik tertentu pada kulit. Okey, titik acupuncture dan kemudian dimasukkan secara perlahan dan lembut. Dia merangsangkan saraf awak. Banyak digunakan dalam penyakit saraf. Chiropractic. Ini bila awak ada masalah alignment tulang dan sebagainya. Kemahiran ahli chiropractor untuk membetulkan semula kedudukan tulang. Dengan menggunakan tangan. Chiropractic berkesan untuk merawat sakit belakang, leher, sakit sendi, sakit kepala dan kecederaan sukan. Tapi awak perlu buat dengan pakar. Urutan tradisional. Urutan ialah kaedah untuk memanipulasi tisu lembut badan menggunakan tangan, jari dan penumbuk. Urut didapati dapat melegakan keresahan, kesakitan, keletihan, ketegangan otot dan masalah urat saraf. Okey, homeopati. Ubat yang sesuai diberi kepada sakit berdasarkan gejala yang ditunjukkan atau dimaklumkan oleh pesakit seperti demam, rasa sakit atau batuk. Jadi ubat ni tujuan utama dia adalah menguatkan keupayaan tubuh untuk melawan penyakit yang menyerang. Bukan menyediakan bahan untuk membunuh kuman penyakit tersebut. Ia lebih kepada menguatkan keupayaan tubuh awak. Okey, terapi herba. Terapi herba menggunakan tumbuhan atau bahagian tumbuhan yang memiliki khasiat untuk mengubati penyakit. Penggunaan herba lebih diyakini oleh orang ramai kerana pertama sekali sumber semula jadi. Dia tidak mendatangkan kesan sampingan. Tidak mengandungi kandungan dadah yang memudaratkan kesihatan.
Okey, penggunaan perubatan tradisional, perubatan moden dan perubatan komplementari adalah saling melengkapi antara satu sama lain. Setiap kaedah mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi sebagai seorang murid, awak bolehlah menerangkan kelebihan dan kekurangan ketiga-tiga kaedah perubatan tersebut. Okey, ini boleh dilakukan semasa aktiviti. Okey, penggunaan ubatan buatan manusia dan ubatan daripada sumber semula jadi. Jadi ubat dihasilkan daripada dua sumber, sama ada sintetik buatan manusia ataupun sumber semula jadi. Ubat tradisional biasanya diperolehi daripada sumber semula jadi, manakala kebanyakan ubat moden ni dihasilkan daripada sebatian kimia. Okey, dia ada bahan kimia aktif. Okey, lihat perbandingan ciri antara ubat buatan manusia dengan ubatan daripada sumber semula jadi. Okey, pertama sekali buatan manusia dihasilkan di makmal, dikomersialkan secara besar-besaran. Okey, diperolehi daripada tumbuhan dan haiwan kalau ubat daripada sumber semula jadi. Okey, dia ada bagi contoh vitamin C dalam bentuk pil dijual di farmasi adalah sintetik. Tapi kalau awak makan buah-buahan tertentu untuk dapatkan vitamin C, ia daripada sumber semula jadi. Contohnya makan buah limau. Okey, perlu diambil secara berterusan. Biasanya untuk penyakit kronik dan berhenti apabila sembuh. Yang semula jadi pula kita amalkan. Maksudnya kita biasakan diri kita makan dalam jangka masa yang lama. Contohnya setiap pagi awak minum jus oren. Awak boleh amalkan untuk jangka masa yang lama atau untuk selamanya. Bukti penyembuhan adalah berdasarkan ujian klinikal proven. Manakala bagi semula jadi, kita percaya dan kita ada pengalaman. Contohnya selepas pagi-pagi bangun minum jus tertentu, awak rasa kulit awak lebih cantik, itu pengalaman awak. So kita tak ada satu bukti klinikal. Okey, ubat-ubatan buatan manusia berisiko mendapat kesan sampingan, terutamanya kalau awak ambil tanpa nasihat doktor ataupun tidak mengambil dos yang telah ditetapkan. Okey, bagi semula jadi pula, juga berisiko mendapat kesan sampingan. Kalau awak banyak sangat ambil tanpa nasihat doktor, tidak mengikut dos yang betul. Okey, risiko dia hampir sama. Okey, kita lihat seterusnya, kesan penyalahgunaan ubat-ubatan. Ubat mesti digunakan dengan tujuan yang betul. Tujuan dia apa kita pergi klinik ambil ubat? Menyembuhkan penyakit. Okey, penyalahgunaan ubatan berlaku apabila seseorang menggunakan ubat-ubatan dengan cara yang salah. Okey, kita tak gunakan untuk tujuan tadi iaitu menyembuhkan penyakit. Okey, kita tidak ikut preskripsi doktor. So apa risiko bila awak ambil ubat bukan untuk menyembuhkan, tak ikut dos yang ditetapkan. Okey, kesan sampingan nanti. Kesan sampingan penyalahgunaan ubat ni. Apa dia? Pertama, boleh menyebabkan kematian. Menyebabkan ubat itu kurang berkesan untuk melawan penyakit. Maka penyakit yang ingin diubati tidak sembuh. Menyebabkan kesan sampingan yang teruk. Kadang-kadang ada ubat-ubatan yang menyebabkan alahan, muntah, sakit kepala, demam, pengsan. Kalau nak tambah lagi sukar bernafas dan sebagainya. Seterusnya, menyebabkan ketagihan ubat jika diambil secara berlebihan, seperti ubat batuk. Ubat batuk, apa-apa ubatlah perlu ikut dos yang telah ditetapkan. Okey, jom buat latihan. Mari kita lihat praktis formatif 10.1. Lihat soalan 1. Nyatakan 3 kaedah perubatan yang diamalkan pada masa ini. Ini soalan sangat mudah ya. 3 kaedah yang kita telah lihat tadi apa? Perubatan tradisional, perubatan moden dan komplementari. So ini saya rasa tiada masalah. Okey, nyatakan 3 jenis ubat moden dan berikan contoh. Okey, 3 jenis ubat yang kita bincangkan tadi apa? Okey, analgesic,
Okey, satu lagi apa? Kedua untuk membunuh bakteria tadi apa? Antibiotik. Ketiga kita ada bincang tentang psikoterapeutik. Okey. So bagilah contoh. Dia nak berapa contoh? Okey. Analgesic tadi kita boleh bagi contoh seperti paracetamol, Codeine dan aspirin. Okey, lepas tu bagi antibiotik pula kita boleh bagi contoh apa tadi ada? Penicillin dan streptomycin. Okey, ketiga psikoterapeutik. Okey, ada 3 juga stimulan, contohnya amfetamina, antidepresan, tadi ada apa? Imipramine, lepas tu antipsychotic, tranquilizer, barbiturate. Okey, ada banyak pelajar rujuk balik nota awak tadi. Okey, tengok soalan 3. Lai dan keluarganya bercuti di pulau perhentian. Selepas pulang daripada cuti, dia mendapati kulitnya menjadi merah. Ini kesan cahaya matahari lah, berasa perih. Okey, apakah ubat tradisional yang dapat membantu merawat kulitnya? Ini herba pertama yang kita lihat tadi. Apa dia pelajar? Okey, aloe vera. Okey, aloe vera. Apa yang aloe vera ni buat ataupun lidah buaya aloe vera? Okey, terang baliklah rujuk nota tadi. Lendiran daripada daunnya dapat menyejukkan kulit akibat sinaran matahari atau selaran matahari. Okey, kerana lendiran daripada daunnya dapat menyejukkan kulit akibat sinaran matahari. Okey, keempat. Berikan 2 contoh perubatan komplementari dan 2 sebab. Kenapa ada sesetengah pesakit dia memilih perubatan komplementari? Kita tahu perubatan komplementari dia bukan untuk menyembuhkan sahaja. Ada orang dia perlukan sokongan secara emosi, menghilangkan tekanan dan sebagainya. Okey pelajar, contoh. Kita bagi dulu contoh dia apa? Akupunktur, chiropractic, urutan tradisional, homeopati, terapi herba. Jadi awak bagi 2 je lah, kita dah belajar 5. Okey, sebab dia apa? Sebab pertama apa? Perubatan komplementari dapat membantu pesakit menenangkan emosi atau menghilangkan tekanan, stres. Okey, meningkatkan kesejahteraan. Okey, dan kesan rawatan atau gejala rawatan seperti kemoterapi dan dia membantu melegakan Dia membantu melegakan kesan rawatan atau gejala rawatan seperti kemoterapi. Komplementari ini banyak digunakan dalam rawatan penyakit-penyakit kronik seperti kanser. Rujuk baliklah nota yang teacher beri tadi untuk menjawab keempat-empat soalan ni. Okey, sekian, terima kasih. Itu sahaja untuk PDPR kita pada hari ini.